Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Malam ni insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi penerangan ulama berkaitan dengan hukum makmum dan juga imam. Kitab terjemahan Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, karangan Al-Hibrul Humam Ibnul Imad Al-Misri, diterjemahkan oleh Datuk Syekh Al-Haj Zakaria bin Al-Haj Ahmad Wan Besar. Malam ni kita masuk ke masalah yang ke-6. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qamat atau hampir qamat. Bila kita masuk dalam masjid, dalam surau, lepas azan, tetapi waktu nak iqamah telah pun masuk, ataupun waktu iqamah hampir. Kata pengarang, makruh kita yang baru masuk ni mengerjakan solat sunat ataupun sujud tilawah. Apabila sembahyang telah diiqamatkan, maka janganlah para makmum mengerjakan sembahyang sunat atau sujud tilawah. Iqamah telah pun dilaungkan oleh Tok Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita baru masuk surau, baru masuk masjid. Jangan sembahyang sunat. Terus menyertai jemaah solat fardu. Dan jika imam menyuruh muazzin qamatkan sembahyang dan ia belum memulakan qamatnya, untuk iqamah ni imam yang menentukan. Tok Bilal tak boleh suka-suka qamat selagi tak dapat isyarah daripada imam, tak boleh qamat. Bila imam dah bagi isyarah untuk qamat, barulah Tok Bilal iqamah. Ataupun masa yang telah disepakati oleh semua ahli jemaah, 15 minit lepas masuk waktu adalah waktu iqamah. Maka Tok Bilal berpandukan masa yang telah ditetapkan daripada azan adalah 15 minit. Bila cukup 15 minit, imam pun dah ada dalam masjid, dalam surau, maka boleh iqamah. Kerana waktu iqamah itu telah disepakati antara imam. Bila muazzin disuruh oleh imam untuk qamat, tetapi dia belum lagi qamat, baru nak start qamat,
Dah bangun dah daripada tempat duduk dia menuju ke hadapan untuk iqamah. 1. 2. Atau ia tidak disuruh oleh imam qamatkan sembahyang, tetapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai. Hari ini berdasarkan itulah. Waktu digital. Cukup 15 minit daripada azan. Itulah waktu iqamah. Dah cukup 15 minit. Tok Bilal pun bangkit nak iqamah. Orang yang baru masuk surau, baru masuk masjid dah tahu dah. Sekarang adalah masa untuk iqamah. Walaupun iqamah belum lagi dilaungkan oleh Tok Bilal. Maka kata ulama, adalah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat. Makruh. Apa makna makruh? Meninggalkan perbuatan tersebut dapat pahala, kalau buat tak dapat apa-apa. Seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas diiqamahkan sembahyang. Kalau Tok Bilal dah start qamat, satu orang makmum bangun sembahyang sunat, apa hukum dia? Makruh. Lepas iqamat sembahyang sunat adalah makruh. Begitu juga ketika iqamah mulakan sembahyang sunat, makruh. Begitu juga waktu untuk iqamah dah tiba, Tok Bilal dah mula bangun daripada tempat duduknya untuk pergi ke hadapan iqamah. Solat pada waktu tu, solat sunat, hukumnya adalah makruh. Kerana qamat itu dimulakan. Lagi. Ada tertinggal tu. Makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat. Kenapa makmum nak mulakan sembahyang sunat? Kerana qamat belum dimulakan lagi. Masa untuk qamat dah tiba, tapi Tok Bilal belum lagi qamat. Maka makmum mulakan sembahyang. Apa hukum mulakan sembahyang sunat ketika itu? Hukumnya adalah makruh sebab waktu iqamah dah pun tiba. Tok Bilal bila-bila masa saja akan memulakan qamahnya. Mengikut qaul yang mu'tamad bahawasanya perbuatan tersebut makruh hukumnya, solat sunat ketika dah qamat ataupun ketika hampir qamat ataupun ketika waktu qamat telah pun tiba, hukumnya makruh. Kerana barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Sebagaimana kita tahu hukum solat ketika iqamat adalah makruh, maka hukum solat ketika hampir iqamah juga hukumnya makruh. Barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Hukum solat sunat sebelum sedikit daripada iqamah sama macam solat sunat ketika iqamah, iaitu makruh. Kerana qamat boleh berlaku semasa ia sedang dalam sembahyang sunat. Waktu qamat dah tiba. Bila dia sembahyang sunat, Tok Bilal bangun, qamat. Tengah dia sembahyang sunat, Tok Bilal qamat. Apa berlaku bila Tok Bilal qamat? Dengan demikian boleh menyebabkan luputnya takbiratul ihram dengan imam. Dia tengah sembahyang sunat, Tok Bilal qamat. Lepas habis Tok Bilal qamat, imam pun angkat takbir. Allahu Akbar. Dia masih lagi duduk tengah sembahyang sunat. Imam dah takbir. Maka tak dapatlah dia takbiratul ihram bersama imam. Sedangkan fadilat takbiratul ihram bersama imam sangatlah besar. Selalu kita dengar dalam hadis kan.
Siapa yang dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Takbiratul ula bersama dengan imam. Lepas imam angkat takbir Allahu Akbar, makmum pun terus Allahu Akbar. Fadilah dia apa? Dapat bara'atan. 2 keselamatan, 2 kelepasan. 1, lepas daripada neraka. 2, lepas daripada sifat nifaq. Besar. Neraka bukan kecil. Azab dalam neraka lebih dahsyat daripada kesusahan dalam penjara. Ada setengah orang lebih suka duduk dalam penjara, makan, minum free, tempat tinggal free. Setengah orang lah, tak semua. Dalam neraka, tak ada makanan, tak ada minuman. Dia azab siang, malam, pagi, petang. Ada siang, ada malam ke? Maksudnya 24 jam dia azab. Maksudnya sentiasa dia azab dalam neraka. Lapar, minta makanan. Order makanan bukan macam ahli syurga. Ahli syurga terdetik je, terus makanan datang. Pokok rindang-rindang, boleh petik buah dengan mudah. Bukan macam order makanan kat dunia ni. Lepas setengah jam, lepas 20 minit, sampailah pengantar makanan. Neraka minta makanan 1000 tahun. Lama baru dapat. Dahaga sama juga. Minta air. Lepas beberapa lama, ribuan tahun baru dibagi air. Makanan yang dibagi bukannya Kentucky ke, Pizza Hut ke, nasi Arab, nasi berani. Yang diberi apa? Buah zakum. Buah yang berduri. Lapar sangat, makan juga habis. Terburai mulut, perut. Dahaga sangat. Bukan diberi air sirap ke, air sejuk ke, duduk dalam api nak sejuk, minum air sejuk. Diberi minum air nanah, air peluh, air kotoran ahli neraka yang panas mendidih, hancur habis mulut. Allahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada azab neraka. Macam mana cara untuk kita ikhtiar hindarkan diri kita daripada api neraka? Di samping kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Usaha dengan solat berjemaah, dapat takbiratul ula bersama imam. Bukan perkara kecil ni, perkara besar. Untunglah mereka yang hidup dah 40 tahun tak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. 50 tahun tak pernah tinggal takbiratul ula bersama imam. 40 hari pun berturut-turut dapat takbiratul ula bersama imam, ni dia punya fadilat. Selamat daripada neraka. Allah. Selamat daripada sifat nifaq. Orang munafik, munafik yang hakiki, tempat dia innal munafiqina fid darkil asfal. Neraka yang paling bawah, paling azab, paling sengsara, paling azab. Orang munafik. Zahir beriman, tapi hakikatnya dia kafir. Orang munafik ni dia ada ciri-ciri dia. Kalau kita tak berjaga-jaga, khawatir sifat munafik, sifat nifak tu ada dalam diri kita. Macam mana kita nak usaha supaya terhindar sifat munafik, sifat nifak dalam diri kita? Usahalah untuk jaga solat, dapat takbiratul ula.
Dapat takbiratul ula. Ni janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan selamatkan dia daripada sifat nifaq. Semoga Allah bagi taufik insya-Allah. Baik. Masalah yang ketujuh, sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Lepas qomat, jangan terus imam takbiratul ihram. Betulkan dulu saf makmum. Disunatkan bagi imam, kata pengarang, bahawa menyuruh ia imam akan para makmum dengan membetulkan saf sebelum ia takbiratul ihram. Sunat. Bila dia suruh makmum betulkan saf, ini adalah perkara sunat. Perkara sunat ni buat dapat pahala. Walaupun kalau tak buat tak dapat apa-apa, tak berdosa, tak diazab, buat dapat pahala. Kita ni sentiasa berhajat kepada apa? Kepada pahala ni, kepada hasanah, kepada ganjaran. Masuk syurga bukan dengan amalan yang kita buat. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Siapa yang dapat rahmat Allah, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Siapa yang tak dapat rahmat Allah, dia akan tersingkir ke dalam neraka. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nikmat dalam syurga bergantung kepada amal. Darjat dalam syurga bergantung kepada amal. Karena itu hafiz Quran, hadis menyebut dia akan disuruh baca Al-Quran yang dia hafal. Iqra' wartaqi. Baca dan naik. Tingkat demi tingkat dalam syurga. Tempat hafiz ni adalah pada ayat yang terakhir yang dia hafal. Kalaulah dia hafal 30 juzuk Al-Quran, darjat dia paling tinggilah dalam syurga. Kalau dia hafal 10 surah, darjat dia setakat 10 surah. Hafal 20 surah, darjat dia setakat 20 surah. Lagi banyak ayat Al-Quran dia hafal, maka lebih tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi darjat, maka dia punya mewah dalam syurga lebihlah berbanding orang yang darjat dia rendah. Kemewahan dalam syurga bergantung kepada amal, bergantung kepada ganjaran, gantung kepada pahala yang diperolehi daripada amal yang dibuat semasa hidup di dunia. Nabi dah dijamin syurga dah, tapi masih beramal dengan bersungguh-sungguh. Solat sunat qabliyah ba'diyah dijaga. Solat duha dia jaga. Solat tahajud dia jaga. Zikir tasbih dia jaga. Tilawah Quran tu memang dah setiap kali sembahyang tahajud, Nabi bukan baca surah yang macam kita baca, kuliah, qul huwallah. Kuliah, qul huwallah tu Nabi baca di awal. 2 rakaat awal surat tahajud, Nabi akan mulakan dengan kuliah, qul huwallah. 2 rakaat pertama. Lepas tu ayat-ayat yang panjang, surah-surah panjang Quran memang Nabi baca. Ada sahabat teringin nak join solat tahajud Nabi. Lalu waktu malam tengok Nabi tengah solat. Oh, teringin nak solat qiyamul lail dengan Nabi. Nabi baca surah Baqarah. Ayat yang ke-100 Nabi rukuk kot.
Andaian sahabat tu lah. Sampai ayat 100 surah Baqarah, tak rukuk. Nabi terus lagi. Oh, ayat duka yang ke-200 Nabi rukuk kot. Surah Baqarah ni satu-satu ayat tu panjang. Tak macam juzuk Ammah, ayat dia pendek-pendek. 200 ayat Nabi rukuk kot. Habis 200 ayat. Tak rukuk juga. Nabi terus. Oh, habis surah Baqarah 2 juzuk. Hampir 2 juzuk setengah. Oh, habis surah Baqarah Nabi rukuk kot. Tak. Lepas habis surah Baqarah sambung lagi Ali Imran. Sambung lagi. 4 surah Nabi baca. Panjang-panjang. Dalam solat tahajud. Nabi dah dijamin syurga. Tapi ibadat dia sungguh-sungguh. Bukan sekadar kita nak syurga. Kita nak darjat yang paling tinggi. Paling mewah. Kita hidup kat dunia pun tak pernah kita rasa cukup. Sentiasa berusaha macam mana kita boleh tingkatkan kita punya pendapatan. Kita punya pendidikan rendah, kita sambung. Kenapa sambung? Bukan nak ilmu semata, maklumat semata, nak kan yang kita dapat di sebalik ijazah tu. Supaya kita punya pendapatan bertambah. Dah ada satu kedai. Tapi tak berpada fikir macam mana boleh buka cawangan yang kedua, cawangan yang ketiga. Kenapa nak buka cawangan? Nak penambahan dalam pendapatan kita. Itu untuk perkara dunia. Perkara dunia ni kejap ya kita hidup kat dunia. 60 tahun, 70 tahun. Akhirat tu yang selamanya. Silap bulan. Kita mati, harta yang kita kumpul selama hidup kita dapat kat orang lain. Waris. Harta kamu adalah apa yang kamu makan. Itu harta kamu. Apa yang kamu pakai sampai jadi lusuh, itu harta kamu. Adapun yang ada dengan kamu, tapi kamu tak pakai dia lah. Kamu tak makan dia, itu belum tentu harta kamu. Baik. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nikmat kemewahan dalam syurga bergantung kepada amal. Kerana itu kita kena usaha untuk perbanyakkan amal. Perbaiki amal kita sehingga mutu amal kita makin baik, makin baik. Nabi kata solat berjamaah dapat 27. Satu riwayat kata dapat 25. Tapi tak semua orang solat dapat 27. Dia bergantung kepada kualiti pelaksanaan tu. Satu buat amal, satu usaha untuk perbaiki mutu amal tu. Supaya dengan amal tu bukan sahaja diterima, bahkan mendapat ganjaran yang lebih, yang besar. Baik. Ini antara amal yang Tok Imam boleh buat untuk dapat pahala apa dia? Lepas iqamat, sebelum angkat takbir tu, betulkan dulu. Shaf makmum. Maka jika para makmum tidak membetulkan shaf juga, maka hendaklah imam itu berjalan di antara shaf-shaf untuk membetulkannya. Tak tahulah kat Malaysia ni pernah buat ke tidak. Pergi pada setiap shaf, betulkan. Yang mana ke belakang, suruh ke depan. Yang ke depan, suruh ke belakang sikit. Samakan. Tumit dengan tumit. Bahu dengan bahu. Lurus. Biasa yang kita duk buat, imam duduk kat depan je lah. Beritahu, luruskan shaf, rapatkan shaf, penuhkan shaf yang di hadapan. Itu pun dah memadai. Kalau masih lagi makmum tidak membetulkan shaf setelah disaran, imam kena pergi pada makmum tadi, betulkan. Perkara ni dibuat.
Kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikianlah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saf tak dapat dibetulkan, Nabi kata apa? La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kalau saf tak lurus, tak betul, berarti hati juga tak satu. Orang yang tak boleh nak rapat ni orang yang ada masalah antara satu dengan yang lain, bermusuh. Jadi betulkan saf. Bila saf betul, hati satu, insya-Allah turunnya rahmat Allah, bantuan Allah, pertolongan daripada Allah, barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya yang ke-8. Tidak sunat membaca basmalah ketika hendak takbiratul ihram. Tak perlulah bismillahirrahmanirrahim. Allah. Berkata Syekh Al-Qumuli di dalam kitab Al-Jawahir, apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca basmalah, yakni bismillah. Seperti mana tidak disunatkan bagi seseorang itu membacanya, yakni membaca basmalah ketika hendak ia seseorang berihram dengan haji. Nak ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niat ihram kan? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Tak sunat sebelum dia niat ihram, dia baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Tak sunat baca bismillah. Terus je. Bila nak ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Seterusnya. Begitulah halnya ketika nak solat, nak angkat takbir. Ketika angkat takbir itulah niat solat. Usalli fardal isya. Ini tak sunat didahulukan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bukan makna kalau buat berdosa. Buat tak dapat pahala. Wajib menghadirkan 3 perkara di dalam takbiratul ihram. Bila kita angkat takbir, Allah. Apa benda yang kita nak niat ketika takbir? 3 perkara ni mesti ada dalam niat. Wajib bagi seseorang itu apabila hendak bertakbiratul ihram, menghadirkan 3 perkara. Pertama, qasad, yakni niat menentukan sembahyang yang ia hendak dirikan itu, seperti keadaannya zuhur atau asar atau sebagainya. Maknanya dia perlu ta'yin. Yang nak dikerjakan sekarang ni solat apa? Kena tentukan. Kalau sembahyang maghrib, sebutlah sahaja aku solat fardu maghrib. Kalau sembahyang isyak, sebutlah sahaja aku solat fardu. Tentukan. Yang kedua, qasad, yakni niat sembahyang itu fardu atasnya. Kena tentukan juga. Solat yang nak dikerjakan ni fardu ke sunat. Kalau fardu, sebutlah fardu. Sahaja aku solat fardu zuhur. Sahaja aku solat fardu asar. Fardu tu kena sebut. Kalau solat yang dikerjakan itu adalah solat fardu. Tu, perkara yang kedua yang perlu ada dalam niat ketika takbir. Yang ketiga, qasad, yakni niat mengerjakan sembahyang itu. Dia kena qasad solat. Sahaja aku solat. Usalli. Usalli terjemahannya apa? Sahaja aku solat. Dan jika berniat ia mengerjakan sebahagiannya sahaja. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Tapi dia niat sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Ataupun sahaja aku sembahyang zuhur 1 rakaat. Dia niat hanya sebahagian. 1.
Yang kedua, atau mengerjakan semuanya dan berkata ia, yakni ditaklikkan. Sekiranya Zaid masuk atau datang ia, aku akan putuskan, yakni berhentikan sembahyang aku ini, maka batal sembahyangnya. Sembahyang Zuhur 4 rakaat, tapi dia niat saja aku sembahyang Zuhur 1 rakaat, batal sembahyang dia, tak sah. Ataupun dia niat saya aku sembahyang fardu Zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar, tapi di samping tu dia taklik, kalau isteri aku balik, aku berhenti solat. Kalau ada orang call, aku akan berhenti solat. Kalau handset berdering, aku berhenti solat. Maka terus solat dia terbatal. Sebab apa? Sebab taklik tu. Baik, 3 perkara ni perlu ada dalam niat kita. Sahaja aku, iaitu qasad solat, sahaja aku solat. Yang kedua, kena tentukan solat tu solat apa? Fardu ataupun sunat. Kalau fardu, nyatakan fardu. Yang ketiga, ta'yinkan, tentukan solat tu solat apa. Kalau zuhur, nyatakan zuhur. Kalau asar, nyatakan asar, dan seterusnya. Dan jika pada sembahyang Jumaat, maka wajib ditambahkan atas 3 perkara di atas dengan 1 perkara lagi. Ini untuk selain daripada Jumaat. Untuk solat Jumaat ada tambahan 1 lagi perlu ada dalam niat dia. Apa dia perkara tu? Iaitu menghadirkan niat mengikut imam ataupun jadi makmum. Sembahyang Jumaat kena niat imaman saja aku sembahyang fardu Jumaat. Menjadi imam, bagi imam lah. Bagi makmum saja aku sembahyang fardu Jumaat, menjadi makmum ataupun mengikut imam ataupun berjamaah boleh belaka. Baik. Maknanya, kalaulah salah satu daripada 3 perkara yang perlu ada dalam niat solat dia tak ada, maka tak sempurna dia punya niat dan solat dia pun tak sah. Kalau solat Jumaat tambah 1 lagi jadi 4. Kalau tak ada salah satu daripada 4 ni, juga sembahyang dia tak sah. Baik, yang ke-10, kata pengarang, sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbiratul imam. Sunat untuk dapatkan takbiratul ula, supaya dapat fadilat tadi, lepas daripada neraka, lepas daripada sifat munafik. Sunat lepas imam Allahu Akbar, makmum terus Allahu Akbar, jangan berlengah-lengah. Disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya. Tapi jangan mendahului imam, jangan serentak dengan imam. Imam mula dulu, imam selesai takbir, terus makmum mulakan takbir. Kenapa sunat makmum segera bertakbiratul ihram sebaik selesai imam takbir? Supaya ia mendapat fadilat takbiratul ihram. Apa fadilat takbiratul ihram? Tadi dah sebut. Kerana tersebut di dalam hadis, barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram 40 pagi, ditulis baginya 2 kelepasan. Kelepasan dari api neraka dan kelepasan daripada nifak. Fadilat dapat takbiratul ula bersama imam besar. Kerana itu sunat segera takbiratul ihram setelah imam takbir. Dan telah tersebut di dalam kitab Syarah Asy-Syihab, diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka 400 ekor unta. Ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka
akan 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya bagi ataupun milik Abu Umamah Al-Bahili. Kumpuli mencuri secara berkumpulan. Yang dicuri 400 ekor unta, oh banyak tu, bukan sikit. Dan juga 40 orang hamba, bererti hamba bersama dengan 400 ekor unta dicuri. Kepunyaan siapa? Sahabat Nabi yang namanya Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian masuklah, yakni datanglah ia siapa? Ia Abu Umamah Al-Bahili menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka cita. Harta dicuri. Siapa tak sedih? Bukan kata 400 ekor, seekor unta pun, seekor lembu pun kena curi, kita dah sedih. Ini 400. Seorang hamba dicuri pun kita dah bersedih. Ini kan 40 orang. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang mendukacitakannya. Nabi tak tahu kenapa Abu Umamah Al-Bahili bersedih, bermuram durjana. Nabi tanya, kenapa kamu bersedih, berdukacita? Lalu ia, yakni Abu Umamah Al-Bahili pun mengkhabarkannya dengan peristiwa yang telah berlaku atasnya itu. Diceritakan Nabi, harta dia kena curi. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, aku agak engkau berdukacita kerana luput engkau daripada takbiratul ihram. Nabi ingatkan Abu Umamah bersedih sebab tak dapat takbiratul ula bersama imam. Memang masyhur di kalangan sahabat ni, bila mereka terluput takbiratul ula, mereka akan bersedih. Sebab apa? Terluput mendapat fadilat yang besar. Begitu juga kalau mereka terluput solat berjemaah pun mereka akan bersedih. Perkara ni masyhur di kalangan sahabat. Ini Nabi duk sangka Abu Umamah bersedih tu kerana tak dapat takbiratul ula bersama imam. Maka jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras dari kehilangan itu semuanya. Abu Umamah kata, kalaulah aku terluput takbiratul ula, maka aku lebih sedih, lebih daripada kesedihan aku sekarang ni. Lebih dahsyat lagi sedih dia. Hilang harta sedih. Terluput daripada amal pun sedih. Tapi terluput amal lebih sedih berbanding terluputnya harta. Itu di kalangan bagi sahabat lah. Tapi kita hari ni terbalik. Luput amal tak rasa apa. Tak dapat takbiratul ula, biasa, relax lah. Tak dapat solat berjemaah, relax je. Qada solat terlepas. Sibuk sangat sampai terlepas solat pada waktunya. Relax. Tak rasa apa. Tu kita hari ni. Sebab apa? Kita tak faham nilai amal. Sahabat, mereka tahu, mereka faham betapa besarnya nilai amal. Nilai amal lebih besar daripada nilai dunia. Hari ni kita tak buat usaha atas iman kita sehingga keluar daripada hati kita keyakinan pada amal. Keyakinan pada nilai amal. Kita buat usaha atas dunia, datang dalam hati kita yakin pada nilai dunia. Sehingga kita usaha untuk dapat dunia, untuk tambah dunia. Luput dunia, kita sedih sangat. Allah. Semoga Allah Ta'ala bagi faham sedikit lagi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, aku agak engkau berduka cita kerana luput engkau daripada takbiratul ihram. Maka jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras dari kehilangan itu semua, yakni 400 ekor unta dan 40 orang hambanya yang dicuri orang itu. Bahkan lebih keras, yakni lebih besar dari kehilangan unta sepenuh bumi ini. Kalaulah Abu Umamah kata apa, dia memiliki unta sepenuh bumi ini. Lalu unta-unta yang begitu banyak dicuri. Dia sedih. Tapi sedih kerana luput takbiratul ula itu lebih daripada dia. Sedih kehilangan unta ataupun kehilangan harta sepenuh bumi, sepenuh dunia. Sebab sahabat mereka sangat faham nilai amalan agama. Telah menyebut pengarang kitab Al-Minhaj, sesungguhnya mendapat fadilat takbiratul ihram itu hanya dengan mengangkat takbiratul ihram itu mengiringi takbiratul ihram imam. Macam mana dapat takbiratul ula? Imam takbir Allahu Akbar, terus makmum Allahu Akbar. Jangan berlengah-lengah. Dan tersebut dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Fadilat takbiratul ihram itu boleh dicapai dengan tidak diganggu was-was yang zahir. Orang yang dapat takbiratul ula ni orang yang tak ada was-was semasa dia takbir. Kalaulah takbir Allah, 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 Allah. Sebab apa tu? Was-was. Kalau dia ada was-was, dia tak dapat fadilat takbiratul ula bersama imam. Tak dapat. Dan dengan ini nyatalah bahawa orang yang diganggu dengan was-was yang zahir itu tidaklah ia mendapat fadilatnya, bersalahan jika ia diganggu dengan sedikit was-was sahaja, nescaya dapatlah ia fadilat itu. Tapi kalau was-was je ketika takbir itu tak banyak, sikit je. Allah, Allahu Akbar. Sikit je, maka dapat fadilat takbiratul ula. Tapi kalau was-was dia banyak, ambil masa seminit, contohnya, maka luputlah dia daripada fadilat takbiratul ula bersama imam. Tak dapatlah dia bara'atan, lepas daripada neraka dan lepas daripada sifat munafik. Okay. Berapa hari ni kita dapat? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup dulu, insya-Allah. Baki kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Semoga sikit perkongsian kita pada malam ni bertambah kita punya ilmu kita, lalu menyebabkan kita punya ibadat menjadi lebih baik, lebih baik sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat apa-apa yang Allah Taala janji daripada amal solah dan seumpamanya. Cukup setakat ni. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.